Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan media sosial saya, sama ada yang berada di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube channel. Saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Mudah-mudahan perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan semua yang berada di luar. So, tajuk kita punya perkongsian hari ini adalah ciri-ciri pemimpin yang baik. Okay, kita melihat sekarang ini semua orang berperanan sebagai seorang pemimpin. Walaupun anda semua bukanlah bekerja dalam bidang pentadbiran, bukanlah bekerja sebagai seorang ahli politik, maupun anda bukanlah seorang ketua jabatan di mana-mana, tapi anda merupakan pemimpin. Walaupun anda bukan pemimpin kepada organisasi, anda adalah pemimpin kepada keluarga anda juga adalah pemimpin kepada diri sendiri. So, benda-benda ini, perkara-perkara ini harus diambil perhatian oleh kita semua sebagai seorang pemimpin. Namun perbincangan kita ini, perkongsian saya pada hari ini, nak menekankan kepada pemimpin yang baik untuk menggerakkan organisasi, sama ada NGO ke, gerakan Islam ke, parti politik ke dan sebagainya, ataupun kawasan ke. Pemimpin-pemimpin ini harus mempunyai beberapa ciri-ciri yang kita nak katakan. Yang pertama, pemimpin itu membuatkan orang lain jadi lebih baik. Ini pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik, dia mampu untuk mendorong anak-anak buah dia untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Okey? Walaupun perkara itu sedikit, walaupun perkara itu kecil, tapi kita mampu dorong dia untuk menjadikan dia buat perkara itu baik dan dengan cara yang baik. Berterusan, istiqamah, ini adalah satu perkara, contoh atau ciri pemimpin yang baik. Okay? Yang kedua, pemimpin ini juga mampu memberdayakan orang lain. Apa maksud memberdayakan orang lain? Kita mampu memposisikan anak-anak buah kita di tempat yang sepatutnya, di tempat yang sesuai dengan kerja dia, di tempat yang sesuai dengan kemahiran dia, agar dia boleh melakukan tugas tersebut dengan semaksimum yang mungkin. Seorang pemimpin yang baik, dia tahu orang ini fikirannya lebih kritikal, so kita patut letak dia dekat tempat strategik. Orang ini komunikasinya baik, kita patut letak dia di hadapan, menyampaikan maklumat kepada orang lain. Ini kita kena faham sebagai seorang pemimpin. Ketiga, memiliki kecerdasan emosi yang baik. Memiliki kecerdasan emosi ini ataupun kita panggil dia EQ. Pemimpin yang baik, emosinya stabil. Pemimpin yang baik, dia mampu mengawal emosinya dengan apa sekalipun keadaan. Okey? Seterusnya, yang keempat, gunakan perkara yang rasional dan intelektual, iaitu setiap keputusan yang kita nak buat mestilah keputusan yang bukan keputusan itu saja yang rasional, tapi kita kena berfikir nak buat keputusan itu semasa kita dalam keadaan rasional, semasa kita dalam keadaan yang waras. Nak buat keputusan dalam intelek, iaitu mesti ada fakta, mesti ada nombor, mesti ada hujah-hujah yang jelas sesuatu keputusan itu dibuat. Okey. Kelima, pemimpin ciri yang baik, bagaimana fokus pada penyelesaian, bukan fokus kepada masalah. Apa maksudnya tu? Seorang pemimpin yang baik, dia tahu ada satu masalah, tapi bukan duk cerita inilah masalah kita, inilah masalah kita, inilah masalah kita, tetapi fokus kepada bagaimana nak selesaikan masalah. Kalau kita fokus kepada masalah, itu yang muncul, ini salah kau, patutnya macam ni, kalau lah jadi macam ni, ni perkataan dia. Tapi kalau dia fokus kepada bagaimana nak selesaikan masalah ataupun penyelesaian, dia akan fikir bagaimana, prosesnya macam mana, apakah punca. Ini dia, pemimpin yang baik, dia boleh melihat kepada penyelesaian, bukan semata-mata kepada masalah tersebut. Keenam, tidak berhenti belajar. Walaupun kamu seorang pemimpin nombor satu negara, walaupun kamu seorang pemimpin organisasi, tetapi kamu tetap bertambah ilmu, tambah ilmu, kerana pemimpin dia menguruskan manusia, dia bukan menguruskan produk. Manusia itu adalah pelbagai ragam, pelbagai macam. This is complicated. Okay?
Jadi hari-hari ada cerita yang baru, hari-hari ada perkara yang baru. Jadi kita kena hari-hari belajar untuk mengawal, mengurus manusia-manusia ini. Okey? Ketujuh, lebih mendengar daripada berbicara. Dengarlah rintihan anak-anak buah. Dengarlah rintihan daripada perunding-perunding kita. Okey? Pendapat mereka, hujah mereka, supaya kita akan menjadi pemimpin yang lebih disayangi, yang lebih rapat dengan anak-anak buah kita. Okey? Ke-8, komunikasi secara efektif. Ni dia. Kita tahu kalau anak buah kita yang macam ni, macam mana kita nak sampaikan kepada dia. Kalau anak buah kita yang jenis yang keras, mungkin kita kena cakap lembut. Kalau anak murid yang memang tembak sekali dia akan berubah, kita akan cakap dengan keadaan yang lebih keras sikit. So, ini komunikasi. Pandai berunding. Macam mana kita nak pengaruh anak-anak buah kita supaya ikut apa yang kita dah tetapkan dalam matlamat kita. Baik. Yang ke-9. Okey. Percaya pada diri dan ada tanggungjawab. Dia yakin nak jadi pemimpin ni, kita kena tahu apa yang kita nak buat. Awak nak jadi pemimpin apa? Parti politik ke? Awak kena percayalah adakah awak ini sesuai duduk dalam parti politik tersebut. Awak nak jadi pemimpin NGO, adakah awak mampu, yakin untuk bawa NGO ini kepada tempat yang lebih baik? Keyakinan diri memulakan tindakan kita dalam organisasi. Kalau kita sendiri tak yakin, kita tak akan buat. Dan setiap tindakan adalah tanggungjawab kita dan sekalian dalam organisasi. Jadi, jangan salahkan orang lain jika ada masalah. Okey? Yakin, percaya pada diri dan serta bertanggungjawab. Dan ke-10, memimpin dengan penuh kasih sayang. Okey? Setiap daripada kita bukanlah orang yang dijadikan sebagai hamba, tetapi setiap daripada kita dinobatkan sebagai manusia yang ada sifat kasih sayang. Jadi pemimpin nak pengaruh anak-anak buah, pengaruh dengan kasih sayang. Okey, pengaruh dengan penghormatan. Di sini kamu dengan anak buah kamu akan lebih akrab, kamu dengan anak buah kamu akan lebih mudah untuk berkomunikasi, menjalankan tugas untuk mencapai matlamat organisasi. Baik, yang ke-11, berani mengaku kesilapan dan memohon maaf. Ini jarang berlaku kepada pemimpin-pemimpin kita. Egonya tinggi untuk melakukan mohon maaf. Okey? Selalunya anak buah lah yang akan kena minta maaf walaupun kesalahan itu datang daripada pemimpin. Jika pemimpin itu bersedia untuk memaafkan, memohon maaf, jika pemimpin itu sedia mengakui kesilapan dia, dia akan mendapat penghormatan yang tinggi daripada anak-anak buah dia. Ini yang menyebabkan organisasi itu akan bergerak sederap, lebih mantap. Dan yang terakhir, apa dia? Tidak takut untuk mengambil keputusan yang besar. Okey? Dia tak takut untuk melakukan perubahan yang besar. Dia tak takut untuk meletakkan sasaran yang besar dalam organisasi dia. Pastinya pemimpin itu dia ada penilaian, fakta dan sebagainya untuk menentukan sasaran dia. Tetapi yang penting dia yakin dan dia berani untuk ambil risiko yang lebih besar untuk membolehkan organisasi dia mencapai kejayaan yang lebih besar. So, ini dia 12 ciri pemimpin yang baik yang perlu ada dalam diri pemimpin yang baik. So, saya harap perkongsian ini dapat memberi gambaran yang sedikit sebanyak kepada anak-anak muda yang ingin bercita-cita menjadi pemimpin. Okey? Inilah salah satu pengukur yang kita perlu ada. Tuntut ilmu, cari ilmu supaya kita boleh jadi pemimpin yang baik dan bijak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.